Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada kita hadir pada malam ini bersama-sama menunaikan fardu maghrib secara berjamaah. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Kabair. Jadi sebelum tu, risalah yang ada di tangan tuan-tuan tu, hukum hakam mengenai dengan bulan Ramadan ni kita akan baca dahulu. Dan insya-Allah jika sempat ni kita akan bacalah Al-Kabair. Baik, tuan-tuan boleh tengok. Yang pertama itu mengenai dengan persoalan melakukan witir satu rakaat sahaja. Boleh ataupun tidak boleh bagi kita untuk melaksanakan witir hanya satu rakaat sahaja. Kebiasaannya kalau kita sembahyang tarawih berjamaah di Malaysia ni, seingat saya jaranglah jumpa masjid buat satu rakaat ni. Tapi untuk diri sendiri, contoh tuan-tuan tiap-tiap malam sembahyang lepas daripada ba'diyah isyak, tuan-tuan nak balik tu, tuan-tuan sembahyang satu rakaat tu, apa hukum di sisi para fuqaha mengenai melakukan witir satu rakaat sahaja? Disebabkan page ni ada 8 ni, jadi saya akan lompat-lompat, kita fokus kepada jawapan tu. Tuan-tuan tengok tu. Menjawab persoalan di atas, kami nukilkan kenyataan daripada pengarang kitab Fiqhul Manhaji yang menyebut sekurang-kurang solat witir ialah satu rakaat, tetapi makruh melakukannya satu rakaat sahaja. So di sisi mazhab kita ni boleh buat sah rakaat, satu rakaat witir, cuma dia sebut kata makruh. Sekurang-kurang sempurna solat witir ialah 3 rakaat, iaitu melakukannya secara 2 rakaat bersambung dengan 1 rakaat lagi berasingan. Sementara yang paling sempurna adalah melakukannya sebanyak 11 rakaat dengan mengucap salam selepas setiap rakaat dan diakhiri dengan 1 rakaat. So sebagaimana yang kita duk buat selama ni 2-1-2-1, itu adalah sekurang-kurangnya dan itulah yang paling afdal. Maksimum untuk kita solat sunat witir ini 11 rakaat. Tuan-tuan rajin ni, tuan-tuan boleh sembahyang maksimum 11 rakaat, kerana itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-witru raka'atun min akhiril lail. Solat witir ialah 1 rakaat dilakukan pada akhir malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis terusnya daripada Aisyah, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafruqa min salatil isya ila al-fajr 11 raka'atan yusallimu baina kulli raka'ataini wa yutiru biwahidatin. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat sebanyak 11 rakaat di antara selepas baginda solat Isyak sehinggalah waktu terbit fajar. Baginda mengucap salam setiap 2 rakaat dan mengakhirinya dengan 1 rakaat. Apabila muazzin selesai azan solat subuh dan fajar telah nyata, muazzin pun menemui baginda. Lalu baginda bangun bersolat sunat 2 rakaat yang ringkas. Kemudian baginda mengiring atas lambung kanannya sehingga muazzin menemuinya lagi untuk iqamah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, cerita hadis ni. Kata Aisyah, Nabi ni dia akan semayang dua dan Nabi akan tutup dengan 1 rakaat. Sebab fokus kita ni adalah solat witir.
Bila menjelang azan subuh, apabila muazzin selesai menunaikan ataupun melaungkan azan, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, subuh dah masuk dah. Rasulullah pun kata Aisyah, bangkit solat sunat sebelum subuh 2 rakaat secara ringkas. Makna cara ringkas Nabi lah. Tapi Nabi sembahyang 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian dalam hadis ni bagi tahu kata summa taja'a ala shiqqihi al-ayman. Nabi akan berbaring atas lambung kanannya. Kemudian apabila untuk iqamah, muazzin datang sekali lagi bagi tahu pada Nabi bahawasanya iqamah akan dilaungkan dan kita akan melaksanakan fardu subuh. Baik, dalam hadis ni tuan-tuan nak kena tengok elok-elok. Hadis cerita kata lepas Nabi sembahyang solat sunat 2 rakaat sebelum subuh ni, Nabi berbaring seketika. Pemandangan ini di Malaysia ni agak canggung dan janggal. Tapi kalau tuan-tuan pergi sembahyang di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita biasa tengok ni Arab ni bergelimpangan ni. Bahasa utara ni dia kata pakat bersidai belakang ni. Tiduk ni. Kaki menunjuk pergi Kaabah lah, kaki tunjuk pergi depan. Mereka pakat tiduk ni. Bukan tiduk terus, dia tak lengan ni jadi atas lambung kanan ni. Tuan-tuan yang biasa pergi Mekah ni, tuan-tuan akan tengok pemandangan ni jadi biasa. Tapi kalau tuan-tuan pergi buat benda tu, bawa mai balik di Tanjung Bidara, yang tu luar biasa. Pergi duduk tidur pula ustaz. Tepi tu pengerusi tengah tu, Ustaz Imran tepi tu. Nanti semua cari pasal ni kan. Ni semua timbul fitnah. Tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan kena tengok siapa yang riwayat hadis ni? Aisyah. Jadi di mana benda ni berlaku? Dalam rumah Aisyah. Rumah Aisyah di mana? Kubur ataupun makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada sekarang. Jadi Nabi lepas buat tu Nabi duduk seketika mengiring ni. Bila nak azan, panggil pula Rasulullah kata, nak iqamah, bagi tahu Rasulullah, kita nak iqamah, kita nak sembahyang. Nabi pun bangun. Tuan-tuan nak buat benda ni, buat di rumah tak apalah. Kalau tuan-tuan rumah sebelah ni dengan orang qomat tu, tuan-tuan sempat mai untuk dapat takbiratul ihram yang pertama, yang tu cukup bagus. Kerana solat sunat ni afdal dilakukan di rumah. Habis sembahyang Allahu Akbar, la ilaha illallah, tuan-tuan buat Allahu Akbar 2 rakaat, tuan-tuan duduk sat. Jangan lajak tu bukan tujuh orang bangun. Letak takat ni, bi buat lagu ni, tak bantai pula ustaz. 7.30 baru sedang lah. Setakat ni mata celik tu, dengar Allahu Akbar, dengar mikrofon pun kita boleh bangkit dah. Bunyi grup semua tuan. Okey, kita bangkit mai. Kita mai semayang di masjid ni. Baik. Hadis berikutnya daripada Abu Ayyub, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslimin, faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Solat witir ialah syariat yang dituntut atas setiap orang Islam. Sesiapa hendak melakukannya 5 rakaat, lakukanlah. Siapa yang hendak melakukannya 3 rakaat, lakukanlah. Dan sesiapa yang hendak melakukannya 1 rakaat sahaja, lakukanlah. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah berkata, para ulama berbeza pandangan pada bilangan rakaat. Imam Ats-Tsauri berpandangan bahawa witir sama ada 5 atau 3 atau 1, tetapi digalakkan berwitir dengan 3 rakaat. Pandangan ini juga merupakan pandangan Ibnul Mubarak dan ahli Kufah dan sebahagian daripada sahabat baginda, antaranya Abdullah bin Mas'ud. Dia kata nak buat 5 ke 3 ke 1, tapi dia kata apa? Yang cunnya, yang cantiknya berapa? 3. Yang kita duk buat selama ni alhamdulillah lah 3 ni. Ada ke masjid ni buat 1 ke? 3 kan? Ke buat 5? 3. Yang ni paling kurang. Dan sebahagian daripada para sahabat berpandangan bahawa boleh berwitir dengan 1 rakaat. Siapa yang kata boleh? Antaranya Uthman bin Affan. Ni menantu Nabi. 2 kali dia jadi menantu Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Muawiyah, Aisyah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang lain-lain. Justru menjawab persoalan di atas, boleh dilakukan witir 1 rakaat, tetapi yang afdalnya adalah 3 rakaat dengan 2 salam, atau melakukan solat sunat ba'diyah Isyak 2 rakaat disudahi dengan 1 rakaat witir.
Saya kempen tuan-tuan, pi banyak masjid ni saya bagi tahu. Paling malas pun buatlah witir berapa? Satu. Jangan tunggu Ramadan baru nak buat 3 ni. Nak masuk Ramadan, tolak malam ni duk ada 19 hari saja lagi. Ustaz, baca malam ni tunggu lagi 19 hari ya. Lepas tu kita buat. Takut tak dan masuk Ramadan, kita pergi dulu. So malam ni start dah. Tanam ni kata apa? Paling kurang buat 1. Tuan-tuan bangkit buat ba'diyah 2 rakaat. Lepas tu sambung dengan 1 rakaat. Tak larat berdiri, duduk. Allahu Akbar. Tapi pahala ni Allah Ta'ala dia cut tinggal setengah je. Tapi apa? Kita nak menghidupkan sunnah. Sekali lagi kita akan baca bagaimana Nabi ni dia emphasize, Nabi tekankan benda ni pada para sahabat. Maknanya apa? Benda ni penting. Tutup solat kamu pada malam hari dengan apa? Witir. Dia cadang di sini apa? Solat ba'diyah 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Ni cadangan. Ni cadangan daripada mantan mufti ni. Dia bukan kata kena buat cadangan kalau malas sangat. Tuan-tuan baca sikit lagi. Kami lebih cenderung jika mahu mengawalkan witir dengan melakukan solat ba'diyah isyak 2 rakaat dan witir 3 rakaat. Makna jadi berapa rakaat? 5 rakaat. Habis ba'diyah 2, terus bangkit buat 3 rakaat, so duk ada 5 rakaat. Ustaz saya bukan tak mau buat ustaz. Depa tutup lampu awal. Gelap takut saya balik. Habang lah malas. Duk habang kata lampu tutup awal. Ni akai semua ni. Depa tutup lampu, saya takut. Semayang. Tuan-tuan, gelap. Ni betul, saya pun takut juga gelap. Tapi esok masuk dalam kubur ni tuan-tuan, gelap. Yang nak menerangi ni apa? Quran kita, solat kita. Yang itulah yang nak menerangi bawah nanti itu. Baik. Semoga Allah kurniakan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan dan solat witir pada setiap malam selagi hayat di kandung badan. Dia habaq ni apa? Kalau boleh ni tiap-tiap malam. Ni kita dah buat ni, lepas tu masuk Ramadan ni, saya rasa kita boleh konsisten buat. Dugaan dia bila? Bulan Syawal nanti. Kita boleh tak boleh nak konsisten semayang witir ni. Sebab tu orang kata bila masuk Ramadan ni apa? Madrasah Ramadan. Madrasah ni apa? Sekolah, latihan kepada kita. Kita dah puasa 30 hari, kita dah semayang 8, kita dah semayang witir 3. So kita nak konsisten 3 tu lepas daripada Ramadan. Yang ni satu cabaran dan dugaan kepada kita. So siapa yang boleh buat, boleh mengatasi yang ni, makna dia hebat. Baik. Seterusnya, tata cara solat witir yang afdal. Tuan-tuan masuk muka surat sebelah tu. Kalimah witir atau sebutannya watru ataupun witru. Tuan-tuan boleh baca 2 tu. Watru boleh ataupun witru. Usalli sunnatal witri, usalli sunnatal watri. Dua-dua boleh baca. Apa makna dia? Dari sudut bahasanya membawa maksud tunggal, yakni bilangan yang ganjil. Kalimah yang berlawanan dengan syafa', yakni genap. Dari sudut istilah pula, witir bermaksud solat tertentu yang dilakukan pada waktu yang tertentu menutup solat-solat malam, sama ada ia dilakukan pada awal malam, pertengahan atau pengakhiran malam. Bilangan rakaatnya adalah bilangan yang ganjil dan disebabkan itulah ia dinamakan sebagai witir. Solat witir antara ibadah yang sangat digalakkan kepada setiap umat Islam. Ini dapat dilihat berdasarkan beberapa riwayat yang menceritakan tentang anjuran dan galakkan melakukan solat ini. Antaranya berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath, siyami thalathati ayyamin min kulli syahr wa raq'ati ad-duha wa an utira qabla an anam." Kata Abu Hurairah, kekasihku yakni Rasulullah berwasiat kepadaku supaya melakukan 3 perkara. Yang pertama, berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, 2 rakaat duha dan melakukan solat witir sebelum tidur. Dia pesan dekat Abu Hurairah dan Abu Hurairah ingat sangat-sangat. Antara pesanan wasiat Nabi ni apa? Sebelum tidur ni mesti berwitir. Tu saya bagi tahu benda ni kalau tak penting tuan-tuan, Nabi tak pesan kat Abu Hurairah. Patut pi pesan benda lain yang lebih penting. Tapi benda yang tinggal bagi tahu ni apa? Mesti ada something.
Bahkan kalau tuan-tuan baca dalam Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi, Nabi ni jarang nak tinggal solat witir. Ketika Nabi sihat, cergas, tak pi mana ni, maintain sebelah. Ketika Nabi berpergian musafir ataupun Nabi menjelang wafat ni, Nabi kurang sikit. Kurang Nabi berapa? Nabi sembahyang 5-7. Kurang 5-7. Kita tak boleh buat satu koman sepanar tu. Tahu koman sepanar? Tu saya duk hidup mengarut sungguh. Nabi menjelang wafat ni 5-7 ni, Aisyah kata dalam duk sakit ni 5-7. Kita tengah duk cergas apa semua ni, boleh berlari, boleh berjoging, boleh melompat apa semua ni. Satu tak boleh ni, orang Kedah kata cerai sungguh. Karut. Kena buat ni, kena buat tuan-tuan. Malam ni jumpa hadis ni, cerita dia apa? Cerita dia kena buat. Baik. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra." Jadikanlah solat witir sebagai solat terakhir kamu pada waktu malam. Baik. Bagaimanakah kaifiat ataupun tata cara mengerjakan solat witir? Yang pertama, solat witir 1 rakaat. Ni dia bagi tahu kaedah. Di sisi majoriti ulama adalah dibolehkan untuk seseorang itu menunaikan solat witir sebanyak 1 rakaat sahaja. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru raka'atun min akhiril lail." Witir adalah 1 rakaat di akhir malam, yakni penutup solat malam. Kami menyatakan bahawa sekurang-kurang solat witir adalah sebanyak 1 rakaat, tetapi makruh melakukannya 1 rakaat sahaja. Ni di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dia kata 1 ni pemalas sungguh. Jadi hukum dia apa? Makruh. Sekurang-kurang sempurna solat witir ialah 3 rakaat. Melakukannya secara 2 rakaat bersambung dan 1 rakaat lagi secara berasingan. Sementara yang paling sempurna adalah melakukannya sebanyak 11 rakaat dengan mengucap salam selepas setiap 2 rakaat dan diakhiri dengan 1 rakaat. 2-1, yang ni cantik. Nak buat 1 boleh, tapi fuqaha mazhab Syafi'i dia kata apa? Makruh. Baik. Kaifiat yang kedua, solat witir sebanyak 3 rakaat. Dalam kategori ini, solat witir 3 rakaat boleh dilakukan dengan 2 cara berikut. Yang pertama, solat 3 rakaat witir dengan 1 salam. Cara seperti ini turut menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membezakan di antara solat 3 rakaat witir dengan 1 salam dengan solat maghrib adalah bilangan tasyahud di dalamnya. Solat 3 rakaat witir dengan 1 salam ini cuma mempunyai 1 tasyahud, manakala solat maghrib adalah sebanyak 3 rakaat dan 2 tasyahud. Tuan-tuan boleh buat one shot tu sekali ya. Allahu Akbar, usalli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bila naik 2 rakaat kedua terus, dia tak boleh ada tahiyat. Kenapa? Kalau kita buat tahiyat, dia akan sama dengan solat fardu maghrib. Jadi nak membezakan di situ, para ulama kata apa? Buat direct 3 rakaat terus. Dan dia kata apa? Yang ni pun turut menepati sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan biasa buat 3 rakaat direct ni. Yang biasa buat alhamdulillah. Buat 3 direct 1 salam. Yang ni menepati sunnah ni. Cuma masjid kita di Malaysia ni jarang lah. Kalau nak buat, tolong buat pengumuman dahulu. Katalah tu imam tahun ni bertugas, dia kata malam pertama, malam ketiga, malam kelima, malam ganjil ni kita akan buat one shot terus. Sekali salam je 3 rakaat terus. 3 rakaat terus. So bagi tahu supaya apa? Geng belakang tak mufarakah. Kita lagu duk bangkit, dia duk tunggu tahiyat. Depa ni buat lagu mana pula ni? Malam ni pula dia tak main mengaji. Dia kata ni puak-puak ni kata lepas-lepas mengaji ni nampak buat pelik sangat ni. Hang tak main mengaji duk kata orang pelik. Dia biasa orang lagu tu lah. Hak jahil ni dia akan kata orang lain tak betul. Bila main mengaji, tu imam buat 3. Bagi tahu kita akan buat 3, 1 salam terus. Okey, yang ni pun kata para ulama apa? Yang ni pun menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, cara kedua, solat 2 rakaat kemudian beri salam diikuti dengan solat 1 rakaat sesudahnya. Ini berdasarkan sebuah riwayat daripada Ibnu Umar. Beliau berkata, kana yusallimu bainar raka'ati wa raka'ataini fil witri hatta ya'mura bi ba'di hajatih. Baginda memberikan salam di antara 1 rakaat dan 2 rakaat ketika solat witir, sehingga baginda mengarahkan kepada sebahagian keperluannya. Begitu juga sebuah riwayat yang juga daripada Ibnu Umar, beliau berkata, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yafsilu baina syafa'i wal witri, baina syafa'i wal witri. Sesungguhnya baginda pernah memisahkan di antara solat syafa' dan juga solat witir. Saya tanya orang itu ni, solat syafa' ni solat apa pula? Baca hadis pintas lalu ni, dia kata baginda pernah memisahkan di antara solat syafa' dan juga witir. Okey, dia kata witir ni tahu, syafa' ni solat apa Ustaz? Siapa boleh beritahu syafa' ni solat apa? Syafa' ni tuan-tuan jangan duk pi usolli sunnata syafa' ni, jangan duk buat yang ni kan. Yang ni semua nak boleh penampak ni kan. Syafa' ni makna dia genap. Tuan-tuan semayang 2-1 tu, 2 campur 1. Syafa' tu makna dia genap. Witir ni makna dia ganjil 1. So 2 campur 1 jadi 3. Keseluruhan ni kita panggil apa? Witir. Tapi yang kita buat 2 tu makna dia syafa', makna dia genap. Dan 1 ni witir, so jadi 3. Tuan-tuan ni nak kena tengok syarah hadis ni. Sepatutnya kena bubuh dalam bracket ni apa? Solat 2 rakaat kemudian solat 1 rakaat. Dia tak ada ni solat sunat syafa' ni pi buat solli sunnata syafa'i. Tak payah. Orang Melayu ni dia suka mereka-reka. Dia tak tahu, dia tengok, oh ada rupanya solat syafa' tu. Tak pernah buat, dia kata. Sebab selama ni yang kita duk buat 2 tu, itulah solat sunat syafa'. Dan kita niat sebagai witir kerana dia buat 2. Baik. Bagi menjawab persoalan tentang tata cara yang lebih utama di antara 3 rakaat 1 salam atau 3 rakaat 2 salam, maka kami kongsikan kaedah fiqh yang berikut. Maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Lebih banyak satu perbuatan, lebih banyak fadilatnya. Kaedah ini menjelaskan bahawa satu perbuatan dan amalan itu akan mendapat ganjaran dan fadilat yang lebih bergantung kepada kadar usaha atau nilaian yang besar. Kaedah ini diambil berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah bersabda, "Walakinnaha 'ala qadri nasabik aw qala nafaqatik." Akan tetapi ia, yakni ganjaran adalah mengikut kadar usaha kamu atau belanja yang kamu keluarkan. Imam Nawawi dalam syarahan beliau ke atas hadis ini berkata, "Hadza zahirun fi anna ath-thawaba wal fadla fil ibadati yakthuru bi kathratin nasabi wan nafaqah wal muradu an-nasabu alladhi la yadhummuhu asy-syar'u wa kadha an-nafaqah." Kata Imam Nawawi, ini adalah jelas dalam menunjukkan bahawa pahala dan fadilat yang ibadah dalam ibadah akan lebih banyak dengan banyaknya usaha dan belanja, dan yang dimaksudkan dengan usaha dan belanja adalah yang tidak dicela oleh syarak. So siapa boleh buat lagi banyak, itu adalah lebih baik. Siapa mampu buat 3, buat 3. Siapa mampu buat 5, buat 5. Lagi banyak dia buat, lagi banyak pahala yang dia akan peroleh. Kata Imam Az-Zarkashi, satu amalan itu selagi mana banyak dan berat, maka ia lebih afdal berbanding yang tidak sedemikian. Baik, tuan-tuan tengok di bawah tu penutup. Sebagai kesimpulan, kami menyatakan bahawa solat witir yang dilakukan secara 3 rakaat 2 salam adalah lebih afdal berbanding solat witir yang dilakukan secara 3 rakaat 1 salam. Tapi kita nak tegaskan, boleh juga bahawasanya buat witir ni 3 rakaat dengan 1 salam. Dan itu juga menepati sunnah. Ini kerana berlakunya pertambahan niat, pertambahan takbir dan juga salam. So bila kita pecah 2, takbir kita, niat kita akan 2 kali. Mula-mula usolli sunnatal witri raka'ataini. Bangkit kali kedua, usolli sunnatal witri raka'atan ma'muman lillahi ta'ala. So kita berapa kali niat? 2 kali niat. Kemudian dia kata bertambah lagi takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tadi 2 rakaat buat 1, ni 1 rakaat buat, tambah lagi. Dan juga salam juga akan bertambah, dia ada 2 salam. So lagi banyak bertambah, kata para ulama, yang tu lebih
lebih bagus. Baik. Akhir kalam, semoga pencerahan ini memberi kefahaman yang tepat kepada kita semua dalam beragama. Baik, seterusnya. Dibolehkan untuk melakukan solat sunat lain selepas witir. Yang ni jarang tuan-tuan ni. Kita kebanyakan apa? Bila mai 10 malam terakhir ni, kebanyakan masjid akan menganjurkan qiyamul lail. So kita akan bagi tahu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 ada orang buat lagi kau qiyamul lail. Pakat balik habis dah. Jarang masjid buat 29 ni, dia takat malam 27 ya, sebab dia yakin Lailatul Qadar 27. Biasanya 21, 23, 25, 27. 29 ni anak tempatan lah kalau balik buat kajian baik. Baik. Bila buat ni, dia semayang tarawih dengan Tok Imam malam tu, dia tak join witir. Kita tanya dia, pergi mana Haji? Balik esok nak semayang juga witir dengan Tok Imam. Semayang apa 2 kali? Semayang awal-awal, esok nak buka pula. Dia kata, sehari semayang tu lah. Dengan Tok Imam pukul 4, 4.30 sekali kita buat witir. So malam ni balik dulu. Dia kata, lagipun sehari dia kata ada tazkirah pula. Tazkirah 10 minit dah. Witir lagi ni, la ilaha illallah lagi, pukul berapa nak balik kan? Nak tadarus lagi, dia takut balik dulu Lena. Sat lagi nak bangun pukul 3.30. Jadi dia tak buatlah witir. Baik, tindakan kita tu yang tidak duduk berserta dengan imam sampai habis ni, apa kata syarak? Soalan, selalu saya melihat sebahagian daripada orang apabila telah selesai solat tarawih terus pulang tidak melakukan witir. Apabila ditanyakan mengapa, ada jawapan yang menyebutkan bahawa jikalau telah melakukan witir dengan imam, maka tidak boleh lagi untuk melakukan solat-solat sunat yang lain selepas itu dengan niat untuk berqiyamul lail. Adakah benar pendapat ini? Sebelum menjawab persoalan di atas, ingin kami menyebutkan akan kelebihan solat bersama-sama dengan imam sehingga selesai solat tersebut di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang pahala bagi mereka yang solat bersama imam sehingga selesai solat tersebut akan dituliskan pahala baginya seperti mana menghidupkan keseluruhan malam itu. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang berdiri bersolat tarawih bersama imam sehingga dia, yakni imam beredar, dituliskan baginya ganjaran orang yang qiyam semalaman, yakni seumpama bersolat sepanjang malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Rugi siapa yang bangkit dulu daripada tu imam bangkit, dia rugi. Pasal apa? Hadis kata kalau dia tunggu sampai imam bangkit, dia akan dapat pahala apa? Menghidupkan keseluruhan malam. Makna start daripada lepas isya rapat subuh tu, Allah Ta'ala bagi pahala free je tu. Syarat dia apa? Dia kena tunggu hatta yang sarif, sampai tu imam bangun. Ni kita nak main ni 12 April ni kita akan mula bertarawih. 13 puasa 12 malam tu. Kita semayang 8, jangan balik lagi. Tunggu tu imam habis. Kita pun semayanglah witir 3 rakaat. Tunggu dulu tu imam meratib apa semua, dia habis baca doa, dia habis baca niat, dia bangun, baru kita bangun. Pasal apa? Pahala yang dijanjikan ni besar. Siapa nak? Bukan Allah Ta'ala boleh bagi, tapi kita ni sanggup ke malam mula-mula nak tahan mata? Pukul 12, pukul 1 nak baca Quran, pukul 2 saat lagi, pukul 5 nak bangun sahur apa semua. Tak terdaya tuan-tuan ni. 1 malam boleh lah, 2 malam boleh, 3 malam. Mai malam ke-4, mai malam ke-5. Jadi macam mana nak dapat pahala ni? Stay sampai tu imam bangun, baru kita bangun. Tak usah duk buat dah perangai lama-lama ni, tak usah duk buat dah. Bangkit-bangkit, habis witir apa semua, bangkit, pergi merokok belakang tu. Bangkit, pergi bersembang duk atas motor tu. Dia kata, apa masjid besar duit banyak, tak buat moreh. Pun ada tak? Nak main makan moreh, betul sungguh. Ada kata masjid kutipan ribu-ribu, kata buatlah moreh apa semua ni. Dia doa kerja nak makan cemeh. Ni perangai ni tak elok betul. Saya pun nak cadanglah masjid ni, jawatan pengurusi pada ni cadangan pada saya. Macam mana nak tarik orang mai untuk sembahyang qiyamul lail ni 10 malam terakhir ni? Tuan-tuan kena buat makan-makan. Bagi tahu kat jemaah, malam 21, malam 23, 25 ni, siapa-siapa yang mai qiyamul lail ni, kita sediakan makan bersahur.
Malam 21 kita akan buat kambing bakar. Tu dia. Dia timpa mai sampai belakang tu, sama naik dengan tarawih. No, sampai ujung belakang tu motor nak parking pun tak boleh. Wih, dia kata awak ramai. Dia kata mau tak ramai. Dia kata kambing bakar pukul 4. Siapa nak bagi kat hang? Dia kata malam 23 kita sembelih lembu pula. Oh, yang ni pakai masjid lain kosong dari masjid ni ya. Pasal apa? Makan tu best. Tuan-tuan pergi tanya orang perempuan. Mereka syok macam ni. Pasal apa? Tak payah balik duk perangat makanan dah. Tak payah 4. Kita pergi semayang di masjid lah. Masjid pun sedia sahur. Tak payah duk balik dah dia kata. Kan? Kita makan terus dekat masjid. Senang pun senang. Kalau nak buat lah. Ajak saya cikgu. Jangan duk buat. Lupa kambing-kambing juga. Jangan lupa saya. Kalau nak buat. Tuan-tuan boleh pergi masjid. Saya pergi beberapa tahun lepas ni. Saya duduk jadi imam Qiyamul Lail ni lah. Pusing merata ni. Ada masjid. Dia invite kita pergi jadi imam. Tapi sahur ni dengan jawatan kuasa masjid dia. Saya tak katalah tak bagus. Takkan nak kata tak bagus kot dia bagi tu imam makan kan. Cuma kesian kat orang lain ni. Pukul 5 mula nak beredak. Start motor apa semua. Balik pasal apa? Nak siap nak panas makan pula. Mereka pun nak sahur pula. Saat lagi nak main pula pukul 6. Ada masjid, bagus ni apa? Dia sedia lebih kurang 100 orang punya makan. Siapa mai makan. Kalau ada lebih, pergi tambah. Ni pagi-pagi ni tuan-tuan makan apa ni? Kambing ni, kari kambing ni. Kari kambing ni makan pagi-pagi ni. Tempat imam dia buatlah beridang. Orang lain tu bungkus apa semua. Makan pagi tu sedap. Sahur habis pukul kita pun pukul 5 break dah. Saat lagi subuh pukul 6. 1 jam tu untuk apa? Habuan nak sahur. Makanlah kita apa semua dah. Tak balik dah apa semua. Saat lagi lepas tu dah kuliah subuh. Lepas tu baru balik. Oh, ni cadangan kalau nak tarik. Kalau buat tiap-tiap malam pun cantik juga. Buat tiap-tiap malam pun cantik. Tapi pergi buat malam 21, 23, 25 ni. Buat announcement pula. Kita bagi tahu siapa-siapa nak taja sahur ni dialu-alukan sangat. Oh cikgu. Penuh kantong masjid ni. Kawan tu main dengan kata, nah saya bagi 200 ni untuk esoknya. Esok saya, dia main pula. Ni yang ni 300, ni 500. Silat-silat boleh makan pagi raya. Pagi raya tu kita boleh jamu orang. Pasal apa? Lebihan orang bagi tu sedekah bulan puasa ni, mereka pun nak manfaat dan juga pahala bagi pihak mereka. Sediakan sahur untuk orang berpuasa, ni pun satu benda kebajikan. Kita duk gelut apa? Kita duk gelut untuk taja berbuka puasa. Tuan-tuan pergi mana-mana masjid ni, ada satu masjid ni dia buat satu signboard, malam pertama kawan ni, malam kedua dia ni, malam ketiga. Ada satu masjid di Penang. Saya tak ingat masjid apa. Tuan-tuan tahu siapa yang sponsor buka puasa? Tuan-tuan biasa dengar nama David Teo. Dia rajin duk terlibat dalam filem ni. Ada satu masjid di Pulau Pinang tu, dia sponsor tu sepanjang bulan Ramadan. Dia sponsor buka puasa. Of course lah pihak masjid ni siapa main sponsor pun tak apa lah. Tapi nak bagi tahu non-Muslim pun dia tahu betapa besarnya apa ni buat baik terhadap orang Islam dalam bulan puasa ni. Dalam bulan puasa. Ada geng kalau di Sungai Petani tu ada satu kedai, saya tak ingat nama apa. Dia dekat dengan masjid, tokek dia bagi tahu kat tu imam, dia kata 10 malam terakhir sahur dengan buka puasa dia sponsor. Siap mai pasang kanopi lagi 3-4 mai ni. Mewah tuan-tuan ni, mewah. Ada orang yang generous ni, dia pemurah dermawan ni sampai ke tahap tu. Kita mana tahu dalam jemaah ni ada tokek-tokek kan. Boleh bagi murid tiap-tiap malam pun besar rahmat dah. Kan. Dia tak mau beli barang apa semua, dia bagi duit kat pengurusan masjid. Tuan-tuan bagi duit kat masjid, masjid tahu nak buat apa duit tu. Kita beli apa? Beli buat murid kan, tak kira lah beli. Tapi ada lah juga orang panggil apa? Minuman ke apa untuk alas perut ni. Kerana apa? Tempoh yang panjang. Ada beberapa masjid kawasan-kawasan ni buat. Cuma yang tak bagus ni, dia dah tak bagus juga. Tuan-tuan, dia edar bila yang kotak dengan kek tu. Dia ada kek kotak. Tengah orang bagi tazkirah, break antara 8 dengan 3, celah-celah tu tengok-tengok mereka duk idar apa? Ayat kotak. Kita jadi imam, takkan kita nak minum ayat kotak?
Mulut ni saya lagi nak baca Quran pula, takkan nak keluar pergi kubur orang. Tapi genging jemaah ni bagus punya. Hai, ingat aku tak terliok ke? Perangai betul. Ni dengar duk tazkirah ni, kita dengan duk depan ni dengan baca Quran pun kita bagi tazkirah, dia bagus punya duk buka suap kat anak pula apa semua. La ilaha illallah, puak-puak ni aku gulung sejadah baling baru tahu. Masjid pun benda ni nak kena ambil berat lah. Sat lagi ni keluar habis apa semua tu, baru bagi ambil satu makan lah teh motor kat mana, pandai-pandai lah. Jangan kerana nak terlalu merai sangat. Dia kata ustaz santai-santai sambil dengar tazkirah kan, tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Orang suruh dengar tazkirah, makan sat lagi lah. Bukan lama mana 10 minit ni pun. Dak, celah-celah tu duk bunyi plastik. Kita duk baca kertas tazkirah ni pun hampa ni. Aku ronyok kertas ni bagi kat hampa baru tahu. Sat lagi lah, balik lagi, barulah buka ayat kotak dan sebagainya. Kalau ada lah tahun ni cikgu lah, kalau ada rezeki tahun ni. Baik. Maka difahami melalui hadis di atas adalah perlunya seseorang itu solat bersama imam sehingga selesai, dan termasuklah di sini tarawih dan witir bersama dengan imam bagi mendapatkan pahala yang disebutkan seperti hadis di atas. Seterusnya, bagi menjawab persoalan yang ditanyakan mengenai adakah benar pendapat yang mengatakan bahawa tidak boleh melakukan solat sunat yang lain sekiranya telah berwitir dengan imam. Dalam isu ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, dibolehkan untuk melakukan solat sunat yang lainnya meskipun telah melakukannya bersama imam ketika solat tarawih sebelumnya, dan tidak perlu untuk mengulangi solat witir tersebut. Ini adalah mazhab kebanyakan para ulama di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan pendapat yang masyhur di sisi Syafi'iyah. Ini juga pendapat An-Nakhai, Auza'i, Al-Qamah, dan ianya diriwayatkan daripada Abu Bakar, Sa'an, Ammar, Ibnu Abbas dan Aisyah. Pendapat yang membolehkan ini berhujah berdasarkan hadis-hadis berikut. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Thumma yusallimu taslima, yusmi'una thumma yusalli rak'ataini ba'dama yusallimu wa huwa qa'idun." Kata Aisyah, kemudian baginda Nabi SAW memberi salam yang didengari oleh kami. Kemudian baginda solat 2 rakaat selepas memberikan salam, dan baginda sedang duduk. Hadis di atas adalah sebahagian dari hadis yang panjang, dan Imam Nawawi menyebutkan bahawa hadis di atas menunjukkan kepada kemungkinan Nabi solat 2 rakaat selepas melakukan witir, dan sekaligus menjelaskan kebolehan untuk melakukan solat sunat meskipun telah melakukan witir. Aisyah kata Nabi dah buat dah witir, tapi lepas daripada tu apa? Nabi sembahyang lagi 2 rakaat. Menunjukkan apa? Bolehnya dan harus sembahyang sunat selepas melaksanakan witir. Ni pendapat majoriti yang ulama. Hadis daripada Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarka'u rak'ataini ba'da al-witri wa huwa jalisun. Adalah Nabi rukuk 2 rakaat selepas witir, dan baginda dalam keadaan duduk. Adapun larangan untuk mengulangi melakukan witir adalah berdasarkan hadis Talq bin Ali bahawa Rasulullah telah bersabda, la witrani fi lailah, tiada 2 witir dalam satu malam. Ini juga adalah pendapat Al-Imam Ibn Hazmin, yang mana beliau menyebutkan bahawa bagi mereka yang telah melakukan witir di awalnya dan solat sunat selepas witir itu dibolehkan dan tidak perlu untuk mengulangi witir. Pendapat ini seperti mana yang disebutkan oleh Imam Tirmizi dan menyandarkan kepada Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, dan inilah juga pendapat yang paling asah, yakni yang paling sahih menurut beliau. Jadi pendapat pertama ni disokong oleh beberapa hadis. Mereka kata apa? Walaupun kita dah witir tutup, lepas daripada tu masih lagi boleh untuk melaksanakan solat sunat. Baik, pendapat yang kedua, tidak boleh melakukan solat sunat setelah melakukan solat witir kecuali telah dibatalkan witirnya, yakni dia solat sunat dan kemudian berwitir. Membatalkan witir di sini membawa makna dengan memulakan solat sunat 1 rakaat, menjadikan witir yang dilakukan sebelum ini genap bilangan rakaatnya, kemudian lakukanlah solat sunat yang lain, dan kemudian diakhiri dengan witir sekali lagi. Ini pendapat sebahagian Syafi'iyah, juga diriwayatkan daripada Uthman, Ali, Usamah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum.
Mereka berdalilkan ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikan akhir solat sunat kalian pada waktu malam dengan melakukan solat sunat witir. Ni bagi saya lah, kebanyakan orang Melayu kita dia pegang pendapat kedua ni. Dia dah semayang dah dengan tu imam tarawih malam ni. Kemudian dia pun witir 3 rakaat. Lepas tu masjid bagi tahu esok malam yang ke-25 masjid akan buat program Qiyamul Lail. Siapa-siapa yang nak join boleh hadir pada pukul 4.30 pagi. Jadi dia semayang, sebahagian daripada mereka semayang siap-siap. Esok 4.30 dia sampai apa? Dia membatalkan witir dia. Bagaimana? Dia tambah lagi 1 rakaat. Jadi witir dia semalam 3 campur 1 jadi berapa? Jadi 4. Bila 4 ni dah tak nama witir dah, dia jadi syafaq ni. Kemudian dia pun ikutlah imam sembahyang tasbih 2 rakaat, imam solat sunat tahajud, taubat dan hajat sebagainya. Lah kali imam tutup balik dengan witir 1 rakaat ataupun 3 rakaat. Ni lama punya pendapat. Dan saya pun pada peringkat awal dulu waktu kecil pun memang buat macam ni. Kita jadi imam, kemudian orang jemput pula untuk jadi imam Qiyamul Lail. Takkan kita nak tinggal jemaah? Malam 21, malam 23 ni takkan kita nak tinggal jemaah? Jadi kita semayang jugalah witir. Esok pagi imam itu kita jadi imam, kita buka satu dulu witir. Kemudian kita pun mengimamkanlah solat tasbih dan sebagainya. Sat lagi solat pula. Jadi bila ada pendapat ni, antara tempat yang mula-mula saya apply benda ni, solat sunat dekat Bidara Permai. Lepas saya ajak beritahu tu, kita dah semayang dah, esok pagi kita mai, kita terus semayang solat sunat tasbih. Kita terus buat taubat, kita terus buat hajat dan kita seterusnya. Habis nak kena tutup balik dengan witir. Tak. Kenapa Nabi kata apa? La witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Yang kita dah buat semalam dengan tu imam, yang tu sudah memadai. Jadi benda ni nak kena bagi tahu dengan imam jemputan kita. Kita bagi kat dia tu imam, kata semalam kami semayang dah witir. Jadi sat lagi imam habis ni habis dengan solat hajat ataupun solat sunat taubat, kami tak join dah imam. Kotlah imam tadi masuk, imam sembahyang witir dah, kami tak buat dah. Pasal apa? Semalam kami dah buat. Dan imam pun dia nak kena alert benda ni. Semalam dah buat, pagi ni kita tak buat dah. Kenapa? Nabi larang buat witir dalam satu malam. Boleh? Ni kita nak kena apply benda ni. Kenapa? Kita nak elak orang balik tu lah. Dia balik, dia kata esok nak semayang tahajud lagi, nak semayang tasbih lagi, nak kena witir lagi. Dia kata jadi malam ni aku tak payah witir, esok aku join. Yang ni qaul qadim ni pendapat yang lemah. Yang kuatnya apa? Walaupun dah semayang witir, kita masih boleh untuk melaksanakan solat sunat. Ni macam malam ni, sat lagi tuan-tuan, sat lagi habis semayang ba'diyah, tuan-tuan pun buat witir 3 rakaat. Esok pagi tuan-tuan mai 5.30 tuan-tuan mai dah masjid. Mai duduk belakang tu lena. Kita tanya dia pasal apa lena? Semalam buat witir dah, tak boleh buat solat sunat. No, bangkit. Buat solat sunat. Buatlah tahajud ke, buatlah hajat ke, apa saja minta dengan Allah Ta'ala. Lepas tu ustaz nak semayang balik ke witir, tak payah dah. Kerana apa? Semalam dah solat. Boleh? So tidak berlaku 2 witir dalam satu malam. Berdasarkan perbahasan di atas, kami berpendapat bahawa tiada masalah bagi mereka yang ingin melakukan solat sunat selepas melakukan solat witir. Bahkan yang terbaik adalah kekal bersama imam sehingga selesai solat bagi mendapatkan pahala menghidupkan keseluruhan malam. Ini berdasarkan hadis yang terdahulu iaitu riwayat Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Inilah pemutus dan penyelesaian bagi isu ini, dan ini juga seperti yang dinukilkan dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Oleh itu, pendapat yang mengatakan tidak boleh melakukan solat sunat lain setelah melakukan solat witir kurang tepat. Kita tak boleh kata salah, kita bagi tahu apa? Kurang tepat. Dan yang sebenarnya boleh untuk melakukan solat sunat yang lain meskipun telah melakukan solat sunat witir bersama-sama imam, dan tidak perlu untuk mengulangi solat witir tersebut dan berpadalah dengan apa yang telah dilakukan sebelum ni. Kalau tuan-tuan nak pakai pendapat kedua tadi, tuan-tuan mai pagi esok tuan-tuan witir 1 rakaat jadi 4, tidaklah menjadi masalah. Kerana benda ni adalah khilaf di kalangan para ulama. Cuma pendapat itu tidak masyhur sebagaimana pendapat yang pertama yang mengatakan apa? Boleh solat sunat selepas melakukan witir. Boleh tuan?
Ada benda tak yang tak faham dalam bab witir ni? Ya. Ada soalan? Faham? Ada tak apa-apa nak tanya soalan mengenai witir ni? Ya. Itu di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tetapi ulama-ulama lain mengharuskan untuk melakukan satu rakaat. Boleh? Boleh. Tuan-tuan, kita ni tak ada lah rajin sangat. Dia akan main satu malam ni kita memang tak larat. Contoh kita buat witir dalam bulan Ramadan ni, kita buat full 3 rakaat. Ujian bila ni? Bila main malam pertama raya. Orang main rumah kita ni bertimpah. Kita pula orang terkenal main beraya ni sampai pukul 11.30 tak balik lagi. Punya tak cerdik ni. Main beraya sampai pukul 11.30 kan. Dalam dia pun balik. Allah, dia kata, Pak Ngah, balik lu Pak Ngah 11.30 dah. Kita lah hati apa, patut pukul 10 hang balik dah. Minta maaf lah, dia lama tak main, kata jumpa lah tahun lepas corona, dia tahun ni baru depa bagi balik 11.30 balik Pak Ngah lah, balik. Dia pun balik. Kita tengok jam, oi 11.40 dah, isyak tak sembahyang lagi. Kita masuk belayak, mandi pun semua rasa segar sikit, kita pun sembahyang isyak. Allahu Akbar. Habis 4 rakaat ni mengenangkan kita mengaji malam ni. Dia kata apa? Oi, witir buat dah sepanjang bulan Ramadan ni, baru Syawal malam pertama ni takkan tak buat dah. Nak buat 3, nak bangkit tak larat. Buat duduk lah. Nak buat duduk 3 pun macam malas. Jadi nak buat berapa? 1 ya. Tuan-tuan jangan ada buat muka rajin kan. Saya pun sama ya. Ingat ustaz rajin kan. Dia ada mai hari ni, dia iman ni dia drop tuan-tuan ni. Hari rajin ni jangan duk tanya lah buat 5, buat 3 tu kau macam berdosa. Ada buat 3 hari rajin. Dia mai hari iman drop ni, jatuh di bawah pa ni. 1 ya. 1. Tu pun duduk. Duduk. Kan? Semayang duduk. Tak semayang teruk sangat. Dia duk ajak orang semayang, dia tak semayang. Semayanglah kita pun duduk. Allahu Akbar. 1. Tapi tak ada lah tiap-tiap malam buat. Selang 2-3 malam buat 1. 2-3 malam buat 1. Yang penting apa tuan-tuan? Nabi kata, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adawamuha wa in qalla. Benda yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ni adalah lakukan dalam kataan istiqamah, continuously. How to remain consistent benda ni. Macam mana kita nak jaga ni? Nabi kata wa in qalla, walaupun sikit. Buat 1 rakaat. Tapi kita apa? Maintain benda ni. So saya, kalau tuan-tuan tanya, kata sungguh pun makruh, tapi dia bergantung kepada keadaan diri kita. Better you buat 1 daripada tak buat langsung. Tapi kalau tuan-tuan nak berpegang dengan 3, dipersilakanlah. Itulah yang paling. Tuan-tuan nak buat 11 lagi cantik. Takut rebah tang situ ya. Buat 11 tertungi ke belakang tak bangkit. Dia telefon kata ustaz kena usung PICU. Nampak gaya dia kan. Tuan-tuan rajin buat, dipersilakan. Nak buat 1 pun di sisi mazhab kita, dia cuma kata makruh. So malam esok cover baliklah buat 3, malam lusa buat balik 3. Lepas tu buatlah 1 ni. Dia je lah. Tapi saya memang Abang Azman nak konsisten ni benda payah. Ni mujahadah daripada kita lah. Ni baru baca ni. Pukul 8.45 baca. Saat lagi tak semayang. Tak semayang tak lagi. Dia bagi salam, dia lompat naik motor balik. Kita singgah Abah Shan dulu, dia kata kan. Tapi kena kat sana dulu. Kita bersidang kat sana dulu. Isu kalimah Allah tak habis, kita bersidang kat sana. La ilaha. Hang nak pergi bersidang kat mana hang punya pasal? Semayang dulu. Boleh Haji? Semayang dulu. 1, bangkit lah. Ni dok buat bagi salam, dok buat kalut apa semua, tak semayang. Tuan-tuan tak percaya cakap saya ni? Pergi tunggu depan pintu tu saja. Kita ambil nama siapa dia kan. Boleh buat. Nak 1,000 daya, tak mau 1,000 dalih. Boleh buat insya-Allah. Dan kita minta konsisten ni masuk Ramadan, lepas Ramadan pun kita kuat. Baik tuan-tuan, saya tengok kalender ni. Saya ingat minggu depan minggu kelima saya tempat lain. Masuk minggu yang satu lagi tu dia dah masuk Ramadan dah. Jadi saya rasa ni kelas terakhir, kita akan sambung nanti lepas daripada Ramadan. Lepas daripada Ramadan kita akan sambung balik. So malam ni saya ambil kesempatan minta daripada pengurusi ni, sepanjang saya mengajak dah sebelum ni, kot-kot ada terkasar bahasa, tersilap bicara, melawak dengan tuan-tuan ni, tuan-tuan marah ni, saya minta maaf.
ikhlas daripada hati anak anda ni. Kut lah dah tegurih bahasa dia kata kasar ustaz ni. Kan ustaz lain semua mai bagus baik ya. Dia seorang yang kasar. Saya minta maaf. Dah lah. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa. Kalau ustaz kalau cikgu panggil bulan puasa kita sampai. Yang tu kita ganti lepas ni dia. Boleh tak dah insyaAllah. Saya doakan kita semua sihat. Allah Ta'ala bagi kekuatan dekat kita untuk mengharungi Ramadan pada tahun ni. Dan mudah-mudahan tak dapat dah arahan tutup masjid ni. Sebab tahun lepas kita dah lockdown dah. Minta-minta tahun ni kita boleh kembali mengimarahkan masjid. Dan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita untuk meneruskan perjuangan kehidupan kita ni. Benda ni lah yang kita nak bawa balik depan Allah Subhanahu wa taala nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallah. Asri innal insana lafi khusr bil haqqi wa tawassul. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه